Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita mendapat kurnia dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan kelas terjemahan dan tafsir ringkas kita. Kita akan sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan iz. Wa dan iz, ingatlah ketika wa'ad telah berjanji. Kami telah mengambil janji. Kami. Wa'adna, kami telah mengambil janji pada siapa? Musa, Nabi Musa alaihissalam. Arba'in maksudnya 40. Lailah 40 malam. Summa, kemudian atakhaztum, atas kamu memegang atau kamu mengambil, kamu atakhaztumul, kamu mengambil atau kamu memegang al-ijla, lembu. Okay. Mim, dari ba'dihi, dari sebelumnya. Ba'di, dari sebelum, dari selepasnya, dari selepas. Mim ba'di, dari selepas apa? Selepas hidayat tadi. Wa, dan antum, kamu itu zalimun, telah berlaku zalim kepada diri sendiri. Okey, jadi tidak ada banyak perkataan yang tu, ini saja, lain semua dah tahu. At-takhaz ni maknanya tambah memegang atau mengambil. Al-ijlah maksudnya lembu. Okey. Jadi kita terus kepada terjemahan dan tafsir ringkas insya-Allah taala. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami telah mengambil janji dengan Musa alaihissalam sebanyak 40 malam. Kemudian kamu telah mengambil lembu setelah itu sebagai sembahan. Padahal kamu itu menjadi orang-orang yang zalim. Jadi ringkas terjemahannya, tafsirnya di sini, iaitu ini adalah Allah Ta'ala mengulang lagi bagaimana Allah Ta'ala telah berlaku ihsan kepada Bani Israel. Sebelum ni kita dah belajar bagaimana telah menyelamatkan mereka daripada Fir'aun, telah menyelamatkan mereka dalam perjalanan merentas lautan, kan? Banyak lagi telah mendapat syafaat, telah diberikan nikmat, kan? Banyak Allah Ta'ala telah kurniakan kepada Bani Israel. Ini diulang lagi bagaimana ihsan dan kurnia, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel. Iaitu ketika Nabi Musa alaihissalam bersama dengan kaumnya setelah berjaya merentas terselamat daripada Fir'aun, ketika mereka dalam perjalanan sebelum sampai ke negeri Kanaan, lalu Allah Ta'ala mengajak Nabi Musa alaihissalam pergi ke sebuah gunung yang dikatakan dalam Bible, dikatakan Gunung Tur. Di Gunung Tur itu Nabi Musa alaihissalam telah duduk selama 40 malam untuk mendengarkan firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mendapatkan beberapa wahyu yang menjadi petunjuk dan hidayat untuk kaum Bani Israel. Tetapi apa yang berlaku ketika itu, ketika Nabi Musa alaihissalam bersendirian bermunajat di Gunung Tur tadi bersama seorang diri, lalu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada saudaranya Harun
alaihissalam. Harun juga adalah merupakan seorang nabi, menjadi khalifah kepada Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu, menggantinya semasa ketiadaan Nabi Musa alaihissalam. Jadi Harun alaihissalam dia adalah seorang nabi tapi bukan nabi syariat. Beliau alaihissalam adalah nabi ummati, nabi pengikut saja kepada nabi syariat Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia diamanahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memperhatikan kaumnya, untuk menjadi khalifah di tengah-tengah kaumnya semasa ketiadaan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang berlaku waktu itu? Mereka telah mengambil lembu sebagai sembahan selepas itu. Dan kerana itu mereka telah berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat ada dalam Bible bagaimana dalam Bible ini telah merosakkan nama Nabi Harun alaihissalam. Bahawa dalam Bible mengatakan, dalam Taurat mengatakan bahawa Nabi Harun telah bersekongkol dengan Bani Israel membuat lembu yang daripada emas untuk dijadikan sembahan. Kerana apa? Mereka menyangkakan Nabi Musa alaihissalam telah mati dalam hutan atau apa perkara buruk yang terjadi, dan mereka tidak menaruh keyakinan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu mereka mahu membuat satu sembahan iaitu lembu tadi, kerana memang zaman sebelum waktu itu lembu adalah sembahan yang masyhur. Di Mesir pun mereka menyembah-nyembah lembu. Jadi mereka pun terikut-ikut, mereka kata mereka pun ingin membuat satu sembahan, jadi mereka menyembah lembu. Kalau kita lihat dalam Bible, saya mesti bacakan kerana kita perlu tahu ini. Beza, nanti saya cuba buktikan perbezaan antara Bible dengan Al-Quran. Di dalam Exodus bab 32, ini disebutkan tentang the gold calf, lembu emas. Now when the people saw that Moses delay coming down from the mountain, the people gathered together to Aaron and said to him, "Come, make us gods that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." And Aaron said to them, "Break off the golden earring which are in the ears of your wife, your son, and your daughters, and bring them to me." So all the people broke off the golden earring which were in their ears and brought them to Aaron. And he received the gold from their hand, and he fashioned it with an engraving tools and made a molded calf. Then they said, "This is your God, O Israel, that brought you out of the land of Egypt." Jadi dalam Bible, dalam Taurat, mereka mengatakan bahawa mereka menjangkakan, menganggap bahawa Nabi Musa alaihissalam yang bawa mereka keluar daripada tanah Mesir itu telah mati. Jadi mereka ingin membuat satu sembahan lain yang boleh mereka sembah. Lalu mereka mengajak Harun untuk bersetuju dengan mereka. Lalu Nabi Harun alaihissalam. Jadi Nabi Harun dikatakan di sini telah memanggil mereka untuk kumpulkan barang-barang kemas daripada isteri, anak-anak semua. Lalu mereka leburkan, mereka bentuk lembu emas. Jadi mereka menyembah lembu itu, lalu mengatakan Tuhan inilah yang telah membawa mereka keluar daripada tanah Mesir. Dan kerana itu mereka telah berlaku zalim. Jadi kita lihat bagaimana kalau orang-orang yang mula menyembah berhala, mereka akan mudah berlaku zalim. Dan sekarang kita lihat perbezaannya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad qala lahum Haruna min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa." Maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Harun sebelum dia kembali,
Sebelum Nabi Musa AS kembali, Nabi Harun AS telah berkata, wahai kaumku, sesungguhnya lembu ini telah menjadi satu ujian buat kamu. Dan sedangkan sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah yang Rahman, maka ikutilah aku dan taatlah kepada perintah-perintahku. Taatlah kepada perintah-perintahku apa yang diwasiatkan atau telah dinasihatkan, diamanahkan oleh Nabi Musa AS kepada Harun untuk menjaga kaumnya. Lalu mereka berkata, kami tidak akan berhenti daripada menyembah menyembah kepada lembu ini sehingga Nabi Musa kembali. Ini terjemahnya yang ringkaslah. Jadi perbezaan di dalam Taurat, mereka mengatakan Nabi Harun AS telah bersekongkol dengan Bani Israel untuk membuat lembu emas dijadikan sembahan. Padahal dalam Al-Quran menyebutkan bahawa Nabi Harun AS menasihatkan mereka supaya jangan berbuat demikian, kerana ini akan menjadi satu ujian buat mereka. Yang ujian boleh membuatkan mereka gagal. Dan mengarahkan mereka Bani Israel supaya mengikutnya sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Nabi Musa AS. Jadi kita lihat bagaimana memang, dan ada lagi beberapa ayat dalam Taurat yang cuba merosakkan nama Nabi Harun AS, mengatakan dia telah bersekongkol dengan Bani Israel membawa sembahan lembu di tengah-tengah Bani Israel ketika ketiadaan Nabi Musa AS ketika untuk mendapatkan wahyu daripada Allah SWT semasa 40 malam ketiadaannya itu. Jadi kerana dosa ini yang mereka lakukan ini, maka ayat seterusnya lihat bagaimana Allah Ta'ala yang pengasih, yang penyayang tadi. Thumma, kemudian afau, maaf. Kami maafkan dari kamu, daripada kesalahan kamu tadi. Mimba'di, dari selepas itu. Selepas mereka telah mensyirikkan Allah SWT, selepas itu pun Allah Ta'ala masih memaafkan mereka. Zalika, itulah, la'allakum, supaya kamu tashkurun, menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi terjemahannya yang mudah, thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami telah memaafkan kesalahan-kesalahan kamu itu setelah kamu melakukannya supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi di sini lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah banyak berlaku ihsan, berlaku kasihan, memberikan banyak kurnia kepada Bani Israel, sampai sehinggakan mereka telah melakukan syirik pun Allah Ta'ala tetap maafkan mereka. Jadi di sini perbahasan di sini sekarang, afauna, apabila Allah SWT memaafkan, ayat ini memaafkan secara satu kaum. Jadi ada dalam semua kejadian itu, tak semuanya bersetuju. Jadi ada yang betul-betul membawa penyembahan tadi, betul-betul mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga yang tidak bercakap, tak menzahirkan, tapi amalan mereka itu seperti menyokong. Ada juga yang dia tak nampak dia buat, tidak mensyirikkan, tapi dalam hati mereka ada juga yang menyokong. Jadi ada juga yang melihat kejadian ini, mereka menyembah, mereka lihat, mereka tak cakap, mereka tak buat, tetapi dalam hati mereka menyokong juga. Dan ada juga yang melihat benda ni berlaku, mereka tak sokong, tak ada apa-apa, tak buat apa-apa, tapi mereka tak mampu untuk melakukan atau untuk menghentikan benda ni. Dan ada juga yang betul-betul tidak mahu menyokong perkara ini. Jadi secara global semuanya di sini Allah Ta'ala tetap Maha Pengasih dan Penyayang, maafkan ke semua mereka.
Tetapi ada segelintir lah, nanti kita bahaskan di sini nanti. Faktulu anfusakum ini nanti besok insyaAllah, takut tak sempat. Jadi afau di sini Allah Ta'ala telah maafkan Bani Israel secara keseluruhannya. Allah Ta'ala telah maafkan Bani Israel padahal mereka telah melakukan sesuatu yang sangat besar. Mereka telah dengar syariat daripada Nabi Musa AS dan telah melihat bagaimana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Bani Israel daripada bala tentera Fir'aun. Mereka dah lihat tanda Allah Subhanahu Taala menyelamatkan mereka ketika mereka merentasi lautan, Laut Merah tadi. Tetapi ketika Nabi Musa AS untuk mendapatkan lagi wahyu-wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka dah putus asa. Mereka rasa macam diabaikan, tertinggal. Ini memang lumrah kebiasaannya. Kalau kita kehilangan seorang pemimpin, kita pun akan rasa terabai-abai. Contohnya macam kita kehilangan ayah kita ketika masih kecil, kan kita rasa terabai. Tak mampu nak berbuat apa-apa, apa akan terjadi kepada kita. Jadi begitulah bapa rohani. Bila tidak ada di tengah-tengah kita, mereka mula goyah. Tetapi Nabi Musa AS telah ingatkan kepada mereka bahawa Harun yang dipilih menjadi khalifah di tengah-tengah mereka untuk membimbing mereka, untuk memimpin mereka. Tetapi kerana ketidaksabaran, mereka tidak menaruh hormat yang sepatutnya kepada Nabi Harun AS, lalu mereka kembali menyembah kepada berhala. Walaupun perkara ini telah Nabi Harun AS larang dan peringatkan kepada mereka, tapi tetap saja mereka membuatnya. Dan mereka berjaya membuatnya. Dalam kedua-duanya, dalam Taurat pun, dalam Al-Quran pun memperlihatkan bahawa mereka berjaya membuatnya. Sehingga ramai yang menyembah kepada berhala tadi, menyembah lembu emas tadi. Seperti saya katakan tadi, ada yang sokong, ada yang mungkin tak sokong tapi ikut, ada yang mungkin tak sokong tapi percakapannya itu macam menyokong dan sebagainya. Jadi secara kolektif memang ramai di kalangan mereka telah kembali kepada menyembah lembu-lembu. Jadi walaupun demikian, Allah Ta'ala tetap maafkan mereka. Afauna ankum. Summa afauna ankum. Kemudian Allah Ta'ala tetap memaafkan mereka. Supaya apa? Supaya yang terakhir nanti mereka harus lihat bahawa mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat luas. Kalau Allah Ta'ala menghukum mereka pada ketika itu, kita tidak tahu apa akan terjadi kepada Bani Israel. Kalau Allah Ta'ala mahu menghukum mereka, padahal mereka waktu itu masih lemah, masih dalam pelarian. Kalau Allah Ta'ala hapuskan mereka di tengah-tengah hutan itu, di tengah-tengah dalam perjalanan, kita tak tahu apa akan terjadi kepada mereka. Tetapi Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, telah memaafkan mereka walaupun dosa yang besar mereka telah lakukan. Okey. Kemudian lihat Allah Ta'ala sebutkan lagi. Wah dan iz. Ingatlah ketika ataina, kami kurniakan Musa kepada Musa Alkitab. Alkitab wah dan Al-Furqan. Furqan yang membezakan. La'alla supaya kamu tahtadun, supaya kamu mendapat hidayat. Jadi setelah itu pun, setelah mereka membuat kesalahan, dosa yang besar, Allah Ta'ala maafkan, malah Allah Ta'ala kurniakan mereka lagi. Wa idh ataina Musa al-kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami telah mengurniakan kepada Musa Alkitab dan Furqan supaya kamu menjadi orang-orang yang mendapat hidayat. Jadi Al-Furqan, Alkitab ini maksudnya kitab yang berbentuk syariat. Bila disebut Alkitab maksudnya ada syariat lah, hukum-hukum dalam ibadat, hukum-hukum dalam perundangan, hukum-hukum dalam masyarakat. Itu semua Alkitab. Wal Furqan, bila disebut Wal Furqan, Furqan ini untuk membezakan antara baik dan buruk. Sebelum ni pun saya rasa kita dah belajar
Farak, membezakan faraka dari akar kata faraka. Faraka ni kita membezakan atau memisahkan. Jadi faraka jadilah furqan, jadi membezakan, kita boleh baik dengan yang buruk kita boleh bezakan. Jadi ini furqan ringkasnya memasukkan penjelasan-penjelasan. La'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat hidayat. Lihat bagaimana kurnia Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas kepada Bani Israel. Setelah mereka dimaafkan, malah diberikan kitab. Dan di antara mereka yang benar-benar kembali bertaubat dan mengikut syariat yang benar daripada Nabi Musa alaihissalam, maka selepas itu kita lihat bagaimana bangsa Bani Israel ini menjadi maju. Mereka berjaya dunia dan akhirat. Apabila mereka masuk ke negeri Kanaan, mereka mendapat kerajaan lagi. Lahir Nabi dan Raja di tengah-tengah mereka, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seorang Nabi juga dan Raja juga. Jadi lihat kerana apa? Kerana mereka telah mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka bertebrakan ke sana kemari, bangga dengan kitab yang mereka perolehi, yang ada di tengah-tengah mereka. Apabila mereka bermusafir atau berdagang ke negeri-negeri lain, mereka selalu menceritakan kebanggaan, kelebihan daripada Bani Israel ini kepada bangsa-bangsa lain. Inilah yang bagaimana kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas kepada Bani Israel. Jadi nanti kalau ada soalan, sila tanyakan soalan. Dan ini ayat ini saya cadang saya akan sampaikan besok, sebab seperti yang saya katakan tadi, faqtulu anfusakum. Ini ada makna yang sangat luas di sini. Ini termasuklah yang tadi wa antum zalimun, ada di antara mereka yang dihukum juga. Ini nanti insya-Allah besok saya akan sampaikan. Jadi untuk hari ini saya rasakan setakat ini saja, 3 ayat ini, dan sekiranya ada pertanyaan nanti boleh tanyakan. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.